Di saat rakyat sibuk memikirkan soal peluang universiti dan masa depan anak-anak, satu perubahan besar mungkin sedang berlaku secara perlahan dalam asas pendidikan negara. Tanpa ramai banner-banner menyadarinya, isu UAC bukan lagi sekadar tentang sijil atau kemasukan ke universiti. Ia kini menyentuh persoalan jauh lebih mendalam. Identiti Malaysia, arah pembinaan negara bangsa, dan siapa sebenarnya yang menentukan masa depan sistem pendidikan negara. Adakah asas dasar pendidikan kebangsaan sedang dipertahankan, seperti yang dijanjikan? Atau sebenarnya sedang diubah sedikit demi sedikit melalui kompromi politik? Dan jika perubahan itu benar berlaku, apakah kesannya kepada generasi Malaysia pada masa hadapan? Pengiktirafan UAC dan masa depan dasar pendidikan negara, antara integrasi, identiti nasional dan hala tuju Malaysia. Isu UIC bukan lagi sekadar soal kemasukan universiti. Perbahasan mengenai pengiktirafan Unified Examination Certificate UIC tidak lagi boleh dilihat sebagai isu kecil yang hanya melibatkan laluan pendidikan atau peluang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi, awam IPTA. Dalam konteks semasa, isu ini telah berkembang menjadi satu perdebatan besar yang menyentuh asas pembentukan negara bangsa, identiti nasional, serta masa depan dasar pendidikan kebangsaan Malaysia. Apabila kerajaan mula membuka ruang pengiktirafan yang lebih luas terhadap sistem pendidikan yang berada di luar kerangka arus perdana kebangsaan, rakyat berhak bertanya sama ada perubahan tersebut dilakukan melalui satu perbincangan nasional yang telus atau sekadar digerakkan secara berperingkat melalui tafsiran politik tertentu. Persoalan utama yang timbul hari ini ialah, adakah Malaysia sedang bergerak ke arah satu sistem pendidikan nasional yang semakin longgar asasnya? Atau kerajaan sebenarnya sedang mengubah struktur asas pendidikan negara sedikit demi sedikit tanpa persetujuan terbuka rakyat? Perdebatan mengenai UIC tidak boleh disederhanakan sekadar kepada hujah peluang pendidikan dan akses universiti semata-mata. Pendidikan bukan hanya alat untuk mendapatkan pekerjaan atau melahirkan tenaga kerja mahir. Pendidikan merupakan instrumen paling penting dalam pembinaan identiti negara. Melalui pendidikanlah sesebuah negara membentuk bahasa bersama, sejarah bersama, nilai bersama dan rasa kebangsaan yang menjadi tunjang perpaduan nasional. Atas sebab itu, isu pengiktirafan UEC sentiasa menjadi isu sensitif sejak sekian lama karena ia menyentuh persoalan paling asas tentang apakah sebenarnya makna sistem pendidikan kebangsaan Malaysia, dasar pendidikan kebangsaan, dan asas pembentukan negara. Sejak merdeka, Malaysia membina dasar pendidikan kebangsaan berasaskan beberapa prinsip utama. 1. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan. 2. Sejarah Malaysia sebagai asas pembentukan identiti kenegaraan. SIRI, Sistem Pendidikan Kebangsaan sebagai alat integrasi nasional. 4. Kurikulum nasional sebagai kerangka pembentukan generasi Malaysia. Asas ini bukan dibentuk secara kebetulan. Ia lahir daripada pengalaman sejarah negara yang berdepan cabaran perpecahan masyarakat berdasarkan kaum, bahasa dan sistem pendidikan yang berasingan semasa era kolonial. Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 antara lain menekankan bahwa pendidikan perlu menjadi medium penyatuan rakyat. Dalam konteks sebuah negara majmuk seperti Malaysia, pendidikan dianggap sebagai instrumen strategik untuk membentuk identiti nasional yang dikongsi bersama oleh semua rakyat, tanpa mengira latar belakang kaum. Atas dasar itu, bahasa Melayu diberi kedudukan sebagai bahasa kebangsaan, bukan semata-mata atas faktor etnik, tetapi sebagai simbol kesatuan nasional. Begitu juga dengan pengajaran sejarah Malaysia yang bertujuan memastikan semua generasi memahami perjalanan negara, perlembagaan persekutuan, institusi Raja-Raja Melayu, kontrak sosial, perjuangan kemerdekaan, serta asas pembentukan Malaysia modern. Dalam konteks ini, sistem pendidikan kebangsaan bukan sekadar sistem akademik, tetapi sebahagian daripada struktur pembinaan negara bangsa. Mengapa UAC menjadi isu besar? UEC merupakan sistem peperiksaan yang digunakan di sekolah menengah persendirian Cina SMPC. Ia diiktiraf oleh banyak universiti luar negara dan institusi swasta. Namun sejak sekian lama pengiktirafannya di IPTA Malaysia menjadi perdebatan politik dan dasar penyokong. UEC berhujah bahwa pelajar UEC juga merupakan rakyat Malaysia dan wajar diberikan peluang lebih luas untuk melanjutkan pelajaran ke universiti awam. Mereka juga berpendapat bahwa pengiktirafan akademik tidak seharusnya dilihat dari sudut politik atau identiti semata-mata. Sebaliknya perlu menilai merit pendidikan dan pencapaian pelajar. Namun pihak yang mempertahankan dasar pendidikan kebangsaan pula melihat isu ini
dari sudut yang lebih besar. Bagi mereka, persoalannya bukan sama ada pelajar UEC layak atau tidak dari sudut akademik. Sebaliknya, isu utama ialah sama ada sistem pendidikan yang tidak sepenuhnya berasaskan kurikulum kebangsaan boleh diberikan kedudukan setara dengan sistem pendidikan nasional tanpa integrasi menyeluruh terhadap falsafah pendidikan negara. Inilah titik utama yang menyebabkan isu UEC terus menjadi kontroversi, sehingga hari ini, pendekatan baharu kerajaan dan kebimbangan rakyat. Beberapa kenyataan politik dan perkembangan terkini menunjukkan bahwa terdapat usaha untuk melonggarkan syarat berkaitan pengiktirafan UEC, khususnya melalui pendekatan yang lebih teknikal. Antara naratif yang semakin diketengahkan ialah bahwa memadai bagi pelajar UEC mengambil dan lulus subjek bahasa Melayu serta sejarah di peringkat SPM untuk membolehkan mereka memasuki IPTA. Di atas kertas, syarat tersebut mungkin dilihat munasabah dari sudut pentadbiran. Namun persoalan yang timbul ialah sama. Ada 2 subjek sahaja mencukupi untuk dianggap mewakili keseluruhan roh dasar pendidikan kebangsaan. Adakah integrasi nasional boleh dicapai sekadar melalui penguasaan minimum terhadap 2 mata pelajaran tertentu? Jika keseluruhan falsafah pendidikan negara boleh diterjemahkan hanya kepada syarat teknikal seperti itu, maka rakyat berhak bertanya, apakah nilai sebenar sistem pendidikan kebangsaan yang dibina sejak merdeka? Kebimbangan yang muncul bukan sekadar soal akademik, tetapi soal hala tuju negara. Ramai melihat pendekatan tersebut sebagai usaha mengubah struktur pendidikan nasional secara perlahan-lahan melalui tafsiran politik tanpa satu perbahasan nasional yang menyeluruh. Titah institusi diraja dan tafsiran politik. Dalam beberapa kenyataan rasmi dan perbahasan Dewan Rakyat, penekanan telah diberikan mengenai kepentingan mempertahankan dasar pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu, serta sejarah negara sebagai asas pembinaan bangsa Malaysia. Semangat tersebut membawa maksud bahwa pendidikan kebangsaan bukan hanya soal peperiksaan, tetapi melibatkan pembentukan identiti nasional secara menyeluruh. Namun apa yang membimbangkan sebahagian rakyat ialah apabila semangat besar tersebut dilihat mula ditafsir secara terlalu sempit dan teknikal. Apabila hanya syarat minimum tertentu dijadikan asas utama pengiktirafan, timbul persepsi bahwa prinsip asal pendidikan kebangsaan sedang dilonggarkan demi memenuhi tuntutan politik tertentu. Keadaan ini menjadi lebih sensitif apabila isu UEC sering dikaitkan dengan tekanan politik kepartian dan rundingan dalam kerajaan campuran. Rakyat akhirnya mula mempersoalkan sama. Ada dasar pendidikan negara masih ditentukan berdasarkan kepentingan jangka panjang negara, atau semakin dipengaruhi pertimbangan politik semasa persaingan universiti dan kebimbangan pelajar aliran kebangsaan. Satu lagi aspek yang semakin mendapat perhatian ialah soal kapasiti IPTA. Ketika ini, kapasiti keseluruhan pengambilan universiti termasuk politeknik, diploma dan universiti dianggarkan sekitar 180,0 hingga 220,0 pelajar setahun. Bagi program ijazah sarjana muda melalui sistem UPU pula, jumlah tempat yang tersedia di universiti awam dianggarkan sekitar 110,0 tempat setahun. Pada masa sama, jumlah calon SPM setiap tahun melebihi 370,0 pelajar. Ini bermakna persaingan untuk memasuki universiti awam sememangnya sudah sangat sengit, walaupun sebelum isu peluasan laluan kemasukan UEC dibincangkan. Dalam keadaan kerajaan sendiri berdepan tekanan fiskal, pengurangan peruntukan pendidikan tinggi, serta cabaran keuangan universiti awam, rakyat mula bertanya bagaimana kapasiti IPTA mampu menampung pertambahan permintaan kemasukan secara besar-besaran. Persoalan yang paling kerap dibangkitkan ialah, apakah jaminan bahwa peluang pelajar daripada sistem pendidikan kebangsaan tidak akan semakin mengecil? Jika kapasiti universiti kekal terhad tetapi syarat kemasukan semakin diperluaskan, siapakah yang akhirnya akan menanggung kesannya? Kebimbangan ini bukan semata-mata bersifat perkauman seperti yang sering dituduh sesetengah pihak. Sebaliknya, ia berkait rapat dengan soal keadilan akses pendidikan dalam keadaan sumber negara yang terhad, pendidikan dan pembentukan identiti nasional. Dalam mana-mana negara, pendidikan berfungsi lebih besar daripada sekadar menghasilkan graduan. Pendidikan ialah alat pembentukan kesadaran nasional. Melalui pendidikan, generasi muda belajar tentang sejarah negaranya, memahami sistem politik negara, mengenali simbol kebangsaan, dan membina rasa memiliki terhadap tanah air. Apabila sesebuah negara mempunyai terlalu banyak sistem pendidikan yang bergerak dengan orientasi, bahasa dan kerangka budaya yang berbeza,
cabaran integrasi nasional akan menjadi lebih besar. Inilah antara kebimbangan utama yang dibangkitkan oleh pihak yang mempertahankan dasar pendidikan kebangsaan. Mereka berpendapat bahwa jika sistem pendidikan yang tidak sepenuhnya berpaksikan kurikulum nasional diberikan pengiktirafan, setara tanpa proses integrasi menyeluruh, maka identiti nasional sedikit demi sedikit akan menjadi semakin kabur. Generasi muda mungkin membesar dengan kerangka sejarah, bahasa dan orientasi budaya yang semakin berbeza antara satu sama lain. Dalam jangka panjang, keadaan ini dikhawatiri boleh mewujudkan jurang identiti nasional yang lebih besar. Dan apabila jurang itu semakin melebar, perpaduan nasional akhirnya hanya tinggal slogan politik tanpa asas sosial yang benar-benar kukuh antara hak pendidikan dan kepentingan negara. Walau bagaimanapun, perdebatan mengenai UEC juga perlu dilihat secara seimbang dan matang. Hak pendidikan semua komuniti dalam negara sememangnya perlu dihormati. Malaysia ialah negara majmuk yang mempunyai sejarah pendidikan vernakular yang panjang. Sekolah-sekolah persendirian Cina juga lahir daripada sejarah sosial dan budaya masyarakat tertentu yang mahu mengekalkan bahasa ibunda serta identiti pendidikan mereka. Oleh itu, perbahasan mengenai UEC tidak wajar dipenuhi sentimen kebencian kaum atau retorik yang boleh merosakkan keharmonian masyarakat. Namun, dalam masa yang sama, kerajaan juga perlu memahami bahwa rakyat mempunyai hak untuk mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan. Dalam isu sebesar ini, kerajaan sepatutnya lebih telus menjelaskan kepada rakyat. 1. Apakah bentuk sebenar pengiktirafan yang mahu diberikan? 2. Apakah syarat integrasi nasional yang akan dikenakan? 3. Bagaimana kedudukan bahasa Melayu akan diperkukuhkan? 4. Apakah kesannya terhadap peluang pelajar sistem kebangsaan? 5. Bagaimana kerajaan mahu memastikan identiti nasional terus dipertahankan? Tanpa penjelasan yang jelas, isu ini akan terus menimbulkan syakwa sangka dan polarisasi politik. Risiko politik dan masa depan negara. Kerajaan juga perlu berhati-hati agar isu pendidikan tidak dijadikan alat tawar-menawar politik jangka pendek. Dasar pendidikan mempunyai kesan jangka panjang yang boleh menentukan bentuk masyarakat Malaysia beberapa dekad akan datang. Kesilapan dalam mengurus isu pendidikan boleh memberi implikasi besar terhadap perpaduan nasional, kestabilan sosial dan identiti negara. Banyak negara di dunia berdepan cabaran integrasi apabila sistem pendidikan mereka terlalu terpisah mengikut garis budaya, bahasa, atau ideologi tertentu. Malaysia sendiri mempunyai sejarah sensitif berkaitan hubungan kaum. Justru sebarang perubahan terhadap dasar pendidikan kebangsaan perlu dilakukan secara berhati-hati, inklusif, dan melalui konsensus nasional yang luas. Jika tidak, kerajaan berisiko mencetuskan persepsi bahwa asas negara sedang diubah tanpa mandat rakyat. Keperluan dialog nasional yang jujur. Apa yang paling diperlukan ketika ini bukanlah retorik politik, tetapi dialog nasional yang jujur dan matang. Kerajaan perlu menjelaskan secara terbuka apakah hala tuju sebenar pendidikan negara. Jika pengiktirafan UEC mahu diperluaskan, maka kerajaan perlu menerangkan secara terperinci. Apakah garis merah dasar pendidikan kebangsaan yang tetap dipertahankan? Bagaimana bahasa Melayu akan terus menjadi bahasa perpaduan? Bagaimana sejarah negara akan terus menjadi asas pembentukan identiti nasional? Dan bagaimana semua sistem pendidikan boleh bergerak ke arah integrasi nasional yang lebih kukuh? Rakyat juga perlu diberikan ruang untuk membincangkan isu ini secara rasional tanpa dilabel ekstremis, rasis, atau anti-pendidikan. Dalam negara demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk mempersoalkan dasar yang melibatkan masa depan negara. Malaysia sedang menuju ke arah mana? Isu UEC hari ini sebenarnya mencerminkan persoalan yang jauh lebih besar. Apakah bentuk Malaysia yang mahu dibina pada masa hadapan? Adakah Malaysia mahu bergerak ke arah identiti nasional yang semakin longgar dan terpisah mengikut sistem pendidikan masing-masing? Atau Malaysia mahu terus mempertahankan satu asas pendidikan nasional yang benar-benar menjadi platform penyatuan rakyat? Pendidikan bukan sekadar soal sijil dan universiti. Pendidikan ialah proses membentuk jiwa negara. Ia menentukan bagaimana generasi masa depan melihat bahasa kebangsaan, memahami sejarah negara, dan membina rasa kebersamaan sebagai rakyat Malaysia. Atas sebab itu, apa sahaja perubahan terhadap dasar pendidikan kebangsaan tidak boleh dilakukan secara senyap, tergesa-gesa atau dipengaruhi tekanan politik jangka pendek. Ia mesti dilakukan secara telus, jujur, dan melalui persetujuan nasional yang matang. Kerana apabila asas pendidikan sesebuah negara mula berubah, yang sedang berubah sebenarnya bukan sekadar sistem sekolah. Yang sedang berubah ialah arah masa depan negara itu sendiri.